Sebagaimana yang termaktub dalam Rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12, Malaysia akan terus membangunkan asas yang teguh dan kokoh dalam industri aeroangkasa. Dalam hal ini, Malaysia sangat beruntung kerana memiliki beberapa universiti yang terus melahirkan pakar yang berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang aeroangkasa. Antara universiti yang turut memainkan peranan penting melahirkan tenaga kerja dalam bidang aeroangkasa ialah Universiti Tun Hussein On Malaysia atau lebih dikenali dengan panggilan UTHM. Untuk program yang melibatkan aeroangkasa ini sebenarnya kita bermula sekitar tahun 2012 dulu, di mana pada masa itu kita melihat adalah satu keperluan untuk kita kembangkan lagi bakat-bakat pelajar selain daripada mereka memiliki sarjana muda ataupun memiliki sertifikat dalam bidang kejuruteraan. Mereka juga kita perlu lengkapkan dengan satu nilai tambah lain di mana kita kenalkan program professional piloting, di mana pelajar boleh mendapatkan sarjana muda bidang kejuruteraan dan pada masa yang sama mereka boleh memiliki lesen sebagai juruterbang profesional. Dan satu lagi program yang kita perkenalkan pada tahun tersebut iaitu penyelenggaraan pesawat, di mana itu juga merupakan satu inspirasi daripada UTHM untuk melihat pelajar-pelajar kita memiliki nilai tambah, dan kita melihat juga pada masa tersebut pada masa akan datang di mana bidang aeroangkasa ini akan berkembang dengan pesatnya. So bermula pada tahun 2012 kita dah mulakan program-program ini, dan yang terbaru pada tahun 2019 di mana kita perkenalkan lagi satu program iaitu sarjana muda kejuruteraan teknologi pembuatan pesawat. Kerana kita lihat daripada tahun 2012 hingga 2020 bersama juga dengan blueprint aeroangkasa Malaysia, keperluan dalam bidang pembuatan pesawat itu sendiri adalah salah satu elemen penting dalam merealisasikan bidang aeroangkasa di Malaysia. So bermula daripada situlah kita melihat sangat penting untuk program-program yang melibatkan aeroangkasa ini kita terapkan di dalam program-program di UTHM. UTHM merupakan antara pusat pengajian tinggi di negara ini serta di rantau Asia Tenggara yang mempunyai lesen berkaitan kursus pengendalian pesawat, yang mana pelajar berpeluang belajar secara teori serta praktikal. Keunikan program yang kita tawarkan di UTHM berbanding dengan universiti lain ialah banyaknya elemen hands-on ataupun banyaknya elemen skill yang kita terapkan kepada pelajar. Sebab jika kita lihat pada struktur kurikulum yang kita design untuk program aeroangkasa ini, pelajar akan berada di UTHM selama 2 tahun setengah untuk mengikuti program secara teoretikal bersama dengan makmal-makmal ataupun workshop yang ada di UTHM, dan selebihnya pelajar ini akan berada bersama dengan kolaborator kita untuk menjalani latihan secara terus, secara praktikal. Untuk piloting, mereka akan terus bersama dengan kolaborator kita untuk mengikuti program piloting bersama dengan teoretikal yang lain, dan juga untuk program aircraft maintenance, pelajar akan terus berada bersama kolaborator kita selama setahun setengah untuk menjalani latihan praktikal secara terus di tempat-tempat tersebut. Dan program terbaru kita iaitu program pembuatan pesawat, pelajar akan mengikuti program di UTHM selama 3 tahun dan setahun di industri, di mana mereka terus ditempatkan di industri bersama dengan jurutera di industri, di mana pelajar-pelajar ini akan mendapatkan pendedahan seterus dalam industri itu sendiri, di mana dari segi pembelajaran dan juga praktis harian mereka dah berada di dalam industri itu sendiri, di kilang-kilang dan juga di company-company yang kita telah tetapkan. UTHM juga bakal melakar sejarah dengan menjadi universiti pertama di Asia Tenggara yang memiliki lapangan terbangnya sendiri. Lapangan terbang Tanjung Labuh yang terletak kira-kira 25 km dari kampus utamanya di Parit Raja Johor akan dibuka sebagai Fakulti Aeronautik yang akan digunakan sebagai kampus utama fakulti berkenaan
untuk melatih juruterbang serta jurutera penyelenggaraan pesawat. Selaras dengan program kita jalankan iaitu piloting ataupun juruterbang, kita dalam usaha sekarang untuk membangunkan lapangan terbang kita sendiri di Tanjung Labuh. Segala progres projek tersebut sedang berjalan sekarang, di mana dijangka akan siap dalam 2024 atau 2025 macam tu. Dan sebenarnya perancangan itu bukan saja untuk lapangan terbang itu sendiri, tetapi hasrat kita untuk menjadikan Tanjung Labuh itu sebagai apa yang kita katakan sebagai bandar aero ataupun aero city, di mana bukan saja lapangan terbang tetapi industri aero angkasa lain akan bertapak di Tanjung Labuh itu, di mana kita memiliki lapangan terbang untuk membantu pelajar kita mengendalikan kursus piloting, dan pada masa yang sama untuk kursus-kursus penyegaran pesawat, pembuatan pesawat. Kita akan jemput industri yang terlibat untuk menjalankan kerjasama dengan kita di Tanjung Labuh itu sendiri. So dijangka 2025 hingga 2030 kita akan dapat melaksanakan hasrat kita untuk menjadikan Tanjung Labuh itu apa yang kita namakan sebagai Aero City, salah satu bandar penerbangan yang menjadikan sebagai sebuah ikon di bahagian selatan tanah air kita. UTHM merupakan antara peneraju utama bagi universiti tempatan dalam bidang aeroangkasa. Komitmen yang ditunjukkan oleh UTHM telah membantu melahir dan meningkatkan lagi kemahiran tempatan. Ini membuktikan bahawa Malaysia mampu untuk terus memberikan saingan sebagai sebuah negara yang semakin maju dalam bidang aeroangkasa di rantau ini. Semua mahu kaya, tapi jangan salahkannya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sudah ada, mesti faham ada di labu. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa Universiti Putra Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1996 untuk membantu membangunkan industri aeroangkasa negara seperti mana yang telah dilancarkan dalam National Blueprint for the Development of the Aerospace Industry in Malaysia. Lanjutan daripada peristiwa tersebut, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa telah diperkenalkan. Sejak penubuhannya, jabatan ini telah mengorak langkah ke hadapan dengan jayanya untuk mempromosi dan membangunkan industri aeroangkasa negara melalui R&D yang bermerit tinggi serta menyokong keperluan industri aeroangkasa di Malaysia. Dalam blueprint yang terbaru yang dikeluarkan oleh agensi kajian untuk aerospace blueprint, jadi di sana UPM khususnya atau IPTA umumnya, kita bertanggungjawab untuk menjalankan dua fungsi, iaitu pertama, melahirkan graduan aeroangkasa untuk menyokong industri aeroangkasa dan juga agensi kajian yang memerlukan graduan aeroangkasa. Jadi daripada dulu hingga sekarang dan juga di masa hadapan, kita perlu mengeluarkan graduan setiap tahun untuk menyokong
industri angkasa dan juga agensi kerajaan. Yang kedua, peranan UPM adalah untuk menjalankan pendidikan yang berkaitan dengan bidang aeroangkasa, kerana sekarang ataupun pada masa ini industri aeroangkasa memerlukan satu sistem ataupun satu inisiatif daripada universiti untuk membantu mereka meningkatkan efisiensi, meningkatkan keberkesanan sistem mereka, meningkatkan bagaimana membantu mereka meningkatkan pengetahuan di kalangan staf mereka, dan juga meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang berkaitan dengan aerospace, aviation, terutamanya yang berkaitan dengan penerbangan, berkaitan dengan mendapatkan kelulusan kelulusan pengoperasian kilang dan sebagainya. Jadi itu memerlukan kerjasama dengan universiti, dan pihak agensi kerajaan juga menggalakkan industri untuk berhubung atau berkolaborasi dengan universiti, terutamanya universiti yang menawarkan program aeroangkasa, supaya pendedahan awal boleh dilakukan kepada pelajar. Pendedahan awal boleh dilakukan kepada pelajar supaya mereka bila keluar daripada program aeroangkasa, mereka tidak terkejut bila masuk dalam suasana pekerjaan yang memerlukan komitmen dan usaha yang tinggi dalam industri aeroangkasa. Pada masa yang sama juga, UPM telah banyak melakukan pelbagai penyelidikan dan penerbitan. Usaha-usaha penyelidikan yang dijalankan ini membuktikan yang UPM turut memainkan peranan untuk terus membantu negara dalam meningkatkan lagi tahap pencapaian aeroangkasa negara. Saya terlibat dalam bidang kajian bahan. Jadi salah satu kajian dalam bidang bahan ni adalah pembangunan bahan shape memory alloy, ataupun yang lebih dikenali sebagai alloy memory bentuk. Bahan ni adalah sangat unik di mana ia berupaya untuk ubah bentuk dia berdasarkan perubahan dalam suhu sekeliling. Okey, ini salah satu contoh aplikasi yang kita bangunkan untuk tujuan yang saya telah maklumkan tadi. So, jadi kita ada satu bentuk airfoil yang merupakan sebahagian daripada sayap kapal terbang yang kecil, dan dalam airfoil ni kita telah letak bahan SMA ni, shape memory alloy. Jadi apa yang fungsi shape memory alloy ni, apabila berlaku aliran udara di atas dan di bawah, kita perlu ubah bentuk airfoil ni sama ada untuk jadi lebih tipis ataupun lagi gemuk. Dia akan berupaya untuk mengubah perubahan bentuk sayap tersebut, airfoil ini. So itulah tujuan shape memory alloy ni. Kita ada bangunkan satu eksperimen yang mudah untuk menunjukkan kelebihan shape memory alloy ini. So dalam eksperimen ni kita boleh tunjukkan bagaimana shape memory alloy dalam bentuk spring dia boleh berubah bentuk apabila kita rangsangkan dengan air yang panas. So konsep ini yang kita gunakan dalam pembinaan teknologi yang termaju menggunakan shape memory alloy. Antara persoalan isu yang sering dibincangkan oleh mereka yang terlibat dengan industri aeroangkasa ialah, mampukah negara kita mencapai matlamat untuk menjadi peneraju bidang ini di peringkat Asia Tenggara? Dalam hal ini, pihak UPM yakin yang Malaysia boleh mencapai matlamat ini. Saya yakin Malaysia akan menjadi salah satu peneraju bidang aeroangkasa di rantau ASEAN kerana beberapa perkara, iaitu pertama, kita telah pun berada dalam bidang ini lebih daripada 25 tahun, sejak 1990-an atau 1980-an, di mana syarikat utama iaitu Aerot telah ditubuhkan atau ditransformkan daripada fasiliti Air Force kepada swasta. Jadi itu sejak dari itu kita tidak menoleh ke belakang, kita terus maju ke depan dengan adanya syarikat-syarikat yang lain yang besar seperti CTRM, seperti SME Aerospace, seperti ACM, seperti banyak lagi syarikat-syarikat besar yang bertaraf MNC iaitu multinational companies, dan juga GLC, government link companies. Jadi
selama 10 tahun atau 15 tahun yang kebelakang, ia telah menyumbang kepada GDP negara lebih daripada 1%, iaitu lebih daripada 10 bilion ringgit kepada industri keseluruhannya di Malaysia. Jadi saya yakin perkara ini boleh berkembang lagi, dan Malaysia boleh mencapai status peneraju bidang aerokasa di Asia. Tapi cabaran memang sentiasa ada, cabaran dalaman dan luaran. Dalaman mungkin dalam kawalan kita, tapi luaran seperti saingan kita di Singapura, mereka juga ada hala tuju mereka. Di Vietnam contohnya, mereka juga ada hala tuju. Di Indonesia dan Thailand semua ada, masing-masing mahu jadi peneraju bidang aerokasa. Jadi kita perlu kekal bersemangat, dan juga kita telah ada blueprint. Kita kena ikut blueprint itu atau implement blueprint itu, laksanakan blueprint itu mengikut perancangan yang kita telah tetapkan. Jadi insyaAllah kalau kita kekal bersemangat dan melaksanakan semua blueprint perancangan ini dengan baik, insyaAllah kita boleh jadi peneraju bidang aerokasa di ASEAN, di mana yang kita dah berada sebagai peneraju selama lebih 20 tahun. Walau berbeza warna, kita semua sama. Bersatu kita takkan goyah. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Untuk mengukuhkan lagi bidang pendidikan aeroangkasa, terutamanya yang berkaitan dengan latihan teknikal dan program kajian, sebuah institusi pengajian tinggi tempatan iaitu Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Aviation Technology UniKL MIAT juga telah mengorak langkah ke depan dalam bidang aeroangkasa dengan menjalin kerjasama dengan Turkish Aerospace Incorporation. Kerjasama ini akan memberi tumpuan kepada beberapa bidang seperti tenaga kerja, rekaan aeroangkasa dan kejuruteraan, bidang pembuatan, integrasi dan penyelenggaraan sistem, penyelenggaraan dan baik pulih MRO untuk pesawat ringan dan drone. Bagi memenuhi aspirasi UniKL MIAT untuk menjadi sebuah institusi aeroangkasa terkemuka di pesada antarabangsa, kerjasama erat dengan industri-industri pembuat pesawat adalah sangat penting. MIAT telah menandatangani memorandum kerjasama dengan pihak Turkish Aerospace Incorporation TAI pada 16 Disember 2021 bagi memperkukuhkan usaha untuk memberi nilai tambah pada pelajar-pelajar kami melalui program latihan industri atau International Internship Program. Program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan terus kepada para pelajar berhubung industri pembuat pesawat terbang. Peluang pendedahan yang serupa juga akan dibangunkan kepada para graduan yang telah tamat belajar di UniKL MIAT melalui program yang diberi nama Graduate Training Program. Kerjasama ini juga melihat kepada ruang dan peluang bagi UniKL MIAT dan TAI bekerjasama di dalam program penyelidikan bersama menerusi penumbuhan satu Center of Excellence atau COE di UniKL MIAT. Kerjasama strategik yang dibangunkan ini adalah sejajar dengan matlamat UniKL untuk terus memperkasakan bidang aeroangkasa di Malaysia. Usaha mengukuhkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang aeroangkasa ini adalah selari dengan matlamat rangka tindak
tindakan industri aeroangkasa Malaysia 2030 menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Jika dilihat dari sejarah penubuhan UniKL Miat sehingga ke hari ini, aspirasi awal penubuhannya telah memberikan fokus di dalam kursus-kursus penyelenggaraan pesawat terbang atau maintenance repair overhaul MRO, yang mana Miat telah berjaya membuktikan kemampuan dan keupayaannya dalam menyampaikan dan membangunkan kursus umpama ini sehingga mendapat pengiktirafan oleh badan profesional di dalam dan luar negara. Sebagai sebuah institusi pendidikan di bawah MARA, sudah semestinya UniKL Miat mempunyai tanggungjawab dalam menyokong dan mendukung aspirasi negara dalam membangunkan tenaga mahir di dalam sektor aeroangkasa. Oleh yang demikian, sejajar dengan pelan pembangunan aeroangkasa nasional 2016 dan 2030 dan juga pelan pembangunan aeroangkasa yang termaktub di dalam rancangan Malaysia ke-12, UniKL Miat telah mensasarkan untuk meneruskan fokus dalam bidang kepakaran aeroangkasa di dalam tiang-tiang asas lain seperti pembuatan aeroangkasa, sistem integrasi pesawat, rekaan dan kejuruteraan. Saya fikir hala tuju ini juga bertepatan untuk meletakkan UniKL Miat sebagai institusi aeroangkasa terkemuka di dalam negara dan juga di rantau Asia. Saya pilih bidang avionics ni sebab saya nak tengok macam mana mostly instrument in aircraft berfungsi macam mana lah. Saya dapat belajar satu-satu, saya boleh belajar detail daripada basic to advanced punya instrument macam mana. Salah satu perkara yang membuatkan saya minat dalam bidang aviation ni, mana kalau kita tengok instrumen-instrumen dalam kapal, mana dulu lebih kepada menggunakan analog dan sekarang ni kebanyakan semua kapal menggunakan teknologi digital. So kita tengok perkembangan innovation yang dilakukan dalam airline dalam bidang aviation ni sangat-sangatlah bagus, dan itu merupakan titik tanda saya untuk ambil dalam bidang aviation. Walaupun telah menempa beberapa kejayaan, namun UniKL Miat masih terus berusaha untuk terus mencipta nama sebagai institusi yang terus komited dalam membantu matlamat negara sebagaimana yang termaktub dalam Rangka Tindakan Industri Aeroangkasa Malaysia 2030. Testimoni kepada usaha yang dicurahkan ini dapat dilihat dalam kejayaan UniKL Miat menjadi sebuah institusi latihan teknikal aeroangkasa pertama yang bertaraf universiti yang menerima pentaulihan dari Badan Penguasa Tempatan dan Antarabangsa, iaitu Civil Aviation Authority Malaysia CAAM dan European Aviation Safety Agency EASA. Kejayaan ini meyakinkan kemampuan kita untuk terus memacu latihan aeroangkasa di dalam pelbagai aspek lain selain MRO di masa hadapan. Oleh yang demikian, sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Aeroangkasa Nasional 2016-2030, UniKL Miat akan terus komited untuk menyokong dan mendukung hasrat negara untuk maju dan cemerlang dalam tiang-tiang asas yang dikenal pasti sebagai tonggak penyumbang sektor ekonomi aeroangkasa negara. Bagi memastikan UniKL Miat terus relevan di dalam latihan teknikal MRO, usaha sedang giat dilakukan untuk membangunkan latihan digital MRO yang akan memperkenalkan teknologi termaju terkini di dalam latihan seperti penggunaan simulator pesawat dan teknologi realiti maya. UniKL Miat juga sedang mengorak langkah untuk membangunkan program-program baru selari dengan kehendak keperluan industri aeroangkasa negara seperti di dalam bidang pembuatan aeroangkasa, integrasi sistem avionics termaju dan kejuruteraan pesawat. Kita tidak boleh menafikan peranan penting yang dimainkan oleh Institut Pengajian Tinggi dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam pelbagai bidang termasuk aeroangkasa. Bahkan, institusi pengajian tinggi inilah yang menjadi tunjang kecemerlangan bagi bersama-sama membawa harapan dan menggalas tanggungjawab untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang terkenal dalam bidang aeroangkasa di rantau ini.